الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli dan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, saudara-saudara, pemimpin setempat, para alim ulama tempatan, seluruhnya tuan-tuan, perempuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana pada malam ini Allah izinkan juga kita untuk berada dalam majlis ilmu, walaupun di luar sana hujan. Kalau sampai mari berhujan, kalau dari kampung ada hujannya tak datang pun. Kerana saya kalau hujan lebat, risau je lah. Bukan masa dulu boleh dari tempat model ni lagi susah. Dari tempat model lah. Umur saya pukul 18. Jadi kalau hujan menjadi payah sikit lah. Kalau dari kampung ni memang rasanya tak datang ni. Tapi sana tadi tak ada hujan. Mendung je. Dah sampai lepas pada batu masjid lagi. Sana nak pergi bertiga baru dia hujan. Dah sampai baru hujan lebat penuh. Jam pada sana. Mungkin tak ada apa-apa yang berlaku. Tak apa yang nyangkut saya tak tahu. Jam. Sampai kemarin jamnya. Tak boleh cari kat sana. Apa berlaku Allah malah saya tak tahu. Saya konak kanan. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Buku yang kita baca ni ialah Jerat Syaitan. Jerat Syaitan. Syaitan ni salah satu dari musuh kita. Musuh kita ni ada 5. Faham tak tahu? Al-mu'minu baina khamsin syadaidah, kata Nabi. Orang beriman akan berhadapan dengan 5 musuh. Mu'minun yahsuduhu. Orang yang beriman yang hasad dengki. Dia beriman hasad dengki. Wa kafirun yuqatilu. Orang kafir yang sentiasa nak berperang dengan dia. Wa munafiqun yughdhibu. Orang yang munafik yang sentiasa benci pada dia. Itu semua musuh nyata tu. Orang beriman yang hasad dengki nyata. Dia tak suka dengan perkembangan Islam. Dia tak suka nak tengok orang berjuang Islam. Dia hasad dengki dengan aktiviti-aktiviti yang berbentuk Islami. Orang begini kita nak hadapi dia dengan ada 2 cara. Yang pertama, kita hadapi dia dengan sabar. Kita jangan balas balik apa perbuatan dia, sabar saja. Atau yang kedua, yang lebih baik lagi, kita balas kejahatannya dengan kebaikan kalau boleh. Ahsin ila man asaa ilaik. Nabi suruh ni, buat baik kepada mereka yang melakukan kejahatan bagi kamu. Itu dicontohi oleh Nabi. Dia berdakwah di Taif. Dibaling dengan batu, dibaling dengan kayu, dibaling dengan najis, dibaling dengan apa saja yang jumpa dengan. Sampai malaikat pun geram. Mereka geram tengoknya. Sampai berdarah-darah badannya. Mereka pun menawarkan, ya Rasulullah, izinkan kami menghempak kepada
Orang di Taif dengan bukit-bukit yang dikeliling ni. Apa jawab Nabi? Kalau Ibrahim, apa jawab Ibrahim makanya? Ha? Tampil dia. Tapi yang Nabi kata jangan, ya. Didoakan buat mereka tu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Katanya di doanya buat mereka tu. Itu Nabi. Banyak lagi contohnya orang berjahat dengan dia dibalas dengan kebaikan. Itu kalau nak ikut nak ikut pun memang itu perintah Nabi, ya? Balas dengan kebaikan segala kejahatan mereka itu. Yang kedua orang munafik, bukan orang munafik, orang kafir. Orang kafir di mana-mana pernah lunak dengan Islam. Di mana-mana pun di India orang Hindu tu menindas orang Islam. Di Rusia komunis itu menindas orang Islam juga. Di Chechnya tu begitu juga yang berlaku di Burma, orang-orang Buddha tu membunuh orang Islam. Itulah kode mereka. Wa kafirun yuqatiluhu. Orang kafir itu sentiasa nak membunuh dia, nak berperang dengan dia. Jadi menghadapi orang kafir itu apa kata Allah? Waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunahu. Waqatilu fi sabilillahi yuqatiluna fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Perangilah mereka sebenarnya mereka memerangi kamu. Oleh itu dalam negara Islam ni kita kena juga ada senjata, kena ada kekuatan. Kalau tidak mereka akan menindas kita, menindas orang Islam. Itu yang berlaku di Israel sekarang ni. Mereka ada kekuatan, ada senjata lengkap. Jadi mereka menindas rakyat-rakyat Palestin yang sekarang berlaku ni. Mudah-mudahan Hamas tu dia pun percaya juga lah. Kita tak tahu keputusannya, kesudahannya tak tahu. Tapi kalau dia nak menindas orang Islam aja, ya. Tak pernah mereka tu lunak orang Islam. Dan orang munafik, yang ketiga orang munafik, pokok juga menentang orang munafik, menentang orang kafir sama keadaannya. Yuqatilu waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Perangilah mereka seperti mana mereka memerangi kamu. Dia bom kita balas dengan bom. Kita tembak, dia tembak kita dengan torpedo, kita balas balik dengan roket dan roket. Itulah balas apa yang buat mereka. Cuma kita orang Islam ni senjata tak cukup. Yang ada keris saja. Bila nak menang, tembak dengan rifle menang. Nah, ini keris hantar, takkan siram Melayu di dunia. Mana bila nak menang? Patutnya mengadakan senjata-senjata macam orang kafir juga, hukumnya fardu kifayah. Itu orang munafik. Yang ini, yang keempat ni, musuh yang kita tak nampak, iaitu syaitan. Syaitan ni memang musuh kita. Allah dah kabur. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukan kau dah aku kabur kepada kamu wahai anak Adam, jangan kamu ikut kata-kata syaitan, jangan ikut pujuk-pujukan syaitan tu. Sesungguhnya dia untuk kamu, bagi kamu adalah musuh yang nyata, itu syaitan. Dia macam-macam cara nak menyesatkan kita. Wa syaitana yudillu, kata Nabi, ya. Syaitan itu sentiasa nak menyesatkan orang-orang beriman. Dan yang kelima musuh kita itu ialah hawa nafsu. Itu dalam diri kita. Hawa nafsu dalam diri kita sentiasa mengajak kepada kejahatan. Allah kabur dalam Quran. Innan nafsal ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu sentiasa mengajak orang melakukan kejahatan. Nafsu boleh mengajak kita, mari kita berzina, mari kita isap dada, mari kita menari, mari kita minum arak dan sebagainya. Itu nafsu juga, ya. Itu lima musuh, ingat tu. Apa lima musuh ni? Yang pertama, orang beriman yang hasad dengki. Ini kan nak tanya, sampai tak tahu siap. Yang kedua, orang kafir yang berperang dengan dia, sentiasa nak berperang dengan dia. Yang ketiga, orang munafik yang sangat benci kepada mereka. Yang keempat, syaitan yang sentiasa menyesatkan mereka. Dan yang kelima, hawa nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Ingat tu, musuh orang beriman apa? Iman. Yang pertama, dah lupa, penat dengan dia orang. Yang pertama,
Orang yang beriman yang hasad dengki. Yang kedua, orang kafir. Kafir tak betul? Apa? Orang kafir yang sentiasa nak berperang dengan dia. Yang ketiga, orang munafik yang sangat benci kepada mereka. Pura-pura beriman tapi sebenarnya tak beriman, orang munafik. Yang keempat, syaitan yang sentiasa mengajak kepada kesesatan. Yang kelima, hawa nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Itu maksudnya. Baik, untuk malam ini kita sambung pembacaan kita. Tajuknya kalau tak salah saya lah, masih lagi kita ceritakan tipu daya syaitan. Penghujung tu dah baca sekat pun dah. Tipu daya syaitan. Dah baca sekat. Sekarang ni pada muka surat 71. Betul? Betul? Ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, baca yang tu ya. Yang atas tu dah baca tu. Bulan 5 tu. Bulan 5 tu kita baca ni. Bulan 6 ada hijrah ke bulan. Itu bulan 7 tak apa nama dia. Bulan 8 tak tahu. Ini buku baca kitab ni. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, memarfukan sesungguhnya syaitan itu memarfuk itu dia mengangkatkan, menyatakan daripada Nabi, angkat daripada kataan Nabi, Nabi marfuk. Sesungguhnya syaitan itu mempunyai langkah. Syaitan itu bukan diam, dia melangkah sana kemari, dia berjalan, obang membeli. Langkah terhadap anak keturunan Adam. Ada je cara-cara nak menipu anak Adam ya. Dan malaikat juga, malaikat itu juga langkah terhadap dan malaikat itu juga mempunyai langkah. Malaikat tu ada jalan juga supaya kita taat kepada Allah Taala. Malaikat menyeru kita supaya taat kepada Allah Taala, syaitan menyeru kita supaya jangan taat kepada Allah Taala. Ya. Tahu malam ada ngaji. Siapa ngaji? Haji Ibrahim. Menti kelak. Siapa ngajar tu? Siapa ngajar? Menti kelak tu kan? Setan lah. Menti kelak. Dia bukan padam no. Menti pun dia Arab tak menti ni. Dia bosan pun dia cikgu je. Jadi gagal manusia datang. Tapi datang juga tuan-tuan ni. Bila datang juga, syaitan bawa apa? Bawa alat-alat supaya tumpuan tuan-tuan dan perempuan tak sepenuhnya kepada pengajian. Dia bawanya beberapa alat. Yang pertama dia bawa apa? Dah saya cerita sini ni. Yang pertama dia bawa apa? Celak. Mula dia bawa apa? Celak. Celak buku tak mana? Tak mata. Bila kena celak setan tu tadi. Mula nganggur. Dia dah kena celak. Malam ni ada sana. Tengok kiri kanan. Ada yang kena celak setan tu. Nanti sikit lagi ni bangun nak boleh. Tengok kan. Tak berjaya juga. Dia bawanya senjata yang kedua. Apa senjata yang kedua bawanya? Gincu. Gincu tahu mana? Bibio. Bila kena gincu setan tu, ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Ini pun juga tajuk bertarik ni. Kalau tajuk bertutup lah, dia belakang dia cerita je. Kalau sembang je. Ini gelang ni beli dia orang kalian. Itu dah kena gincu setan tu. Saya ngajar di mana-mana pun memang saya anti orang yang bercakap ke macam ilmu tau. Pagi tadi saya dah cerita. Pagi tadi ingat ada cerita betul. Ada satu tempat tu. Datang satu jemaah dari Australia. Pakai jawab, pakai sorban. Saya ngajar macam ni. Berkumpul di masa tu. Mentapil masa bang hantar. Tak kau dia tak apa macam Australia. Saya tak dengar lah. Tapi bunyi bising. Orang ni suara ni, orang ni suara ni. Sudahnya, hantu kamu gajah tu dah naik ke tekuk. Tahu hantu kamu gajah? Dia naik ke tekuk. Dia dah marah kan? Saya pun kabur terang.
If you people are not interested in what I am saying, you might as well leave the room. Kata dia. Hujung saja tangan dia. Ya. Terkejut dia. Sudah ya. Pergi je ke rumah ya. Tak ada dicegah macam itu. Saya pun kata, thank you very much. Good riddance. Baru hilang gangguan. Di masjid itu pun ada. Tengah gaduh pasal dengan orang sembang belakang pun ada lah. Dia pasal nak minta jawatan. Kerana orang sembang belakang. Ustaz yang gaduh. Bukan saya lah. Mana-mana ustaz yang gaduh dia. Itu berlaku. Ada yang ngangkat bangku dia. Balik pada yang pasal masjid tu. Sampai dia nak letak jawatan. Dia berlaku masjid tu. Sekapur sama orang. Tadi dia tadi. Dia dah tahu berlaku. Jadi sembang saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, tak berjaya juga, malam tak berjaya nampaknya, dia macam semua. Dia bawa senjata yang ketiga apa? Dia lupa apa? Tongkat. Nah, ini tongkat apa ni? Setan ada buat tongkat ni tau. Tapi ini bukan tongkat setan tau. Ini tongkat saya. Dia ketuk-ketuknya paha tu, dia ketuk-ketuknya lutut tu, dia ketuk-ketuknya bahu tu, dia ketuk-ketuknya tengkuk tu. Itu yang boleh bersilir tu semput, bersilir tu semput, lagi bersilir tu semput. Kena ketuk di tongkat setan lah. Lama-lama tak tahan buat. Dia pun angkat tangan, minta keluar. Ingat Ustaz tu dia nak buang air kecil, nak buang air kecil kaya pasal orang kita ada lah. Ustaz pun mengaku, dia pun keluar. Bila keluar dia ambil motor tu suruhnya keluar motor lah. Dah sampai luar lah. Dia pun start balik. Berjaya lah setan. Itu cara setan nak menipu daya ya. Alright. Itu langkah-langkah setan tu. Malaikat pun ada juga langkahnya. Dia menyeru kepada kebaikan. Kalau kita menyeru diseru kebaikan, itu maknanya malaikat itu ya, bukan dari setan. Ilham tu boleh diarah ke arah kebaikan, boleh diarah kepada kejahatan. Ingat ayat tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kau dengar ayat ni? Surah Asy-Syams wa Duhaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan mereka ke arah kejahatan dan juga ke arah ketakwaan. Kalau ke arah kejahatan, syaitan yang kamu. Kalau ke arah ketakwaan, mereka itu. Mari kita semayang, mari kita baca Quran, mari kita berkumpul untuk solidariti Palestin dan sebagainya. Itu antara malaikat ya. Okey. Itu langkah-langkah malaikat. Syaitan pada malaikat pada. Tengok siapa yang kuat. Jadi antara musuh-musuh orang beriman ya. Langkah-langkah syaitan ialah hendak apa tu? Kau nampak? Mengembalikan, ya betul ke? Mengembalikan kejahatan dan mendustakan kebenaran. Sedangkan langkah malaikat itu ialah mengembalikan kebaikan dan membenarkan yang benar. Itu kalau malaikat. Mana yang benar? Dia kiranya yang benar ya. Mengembalikan kebenaran. Dia menyatakan yang benar sebagai yang benar, yang salah yang batil yang sebagai yang batil. Itu malaikat tu. Malaikat mana tidak derhaka dengan Allah Taala. Malaikat itu sifatnya apa? Sentiasa taat kepada Allah Taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah ya. Mereka itu tak berhenti nak derhaka dengan Allah Taala. Mereka akan melakukan apa saja yang diperintahkan Allah kepadanya. Semua dilakukannya. Itu malaikat. Dia tak berhenti nak derhaka. Allah suruh pelumpuh apa bukannya? Pelumpuh. Allah suruh balun apa bukannya? Balun. Dia tak ada kesaksian. Allah suruh bedal apa bukannya? Bedal. Dia buat apa saja yang diperintah oleh Allah kepadanya. Itu malaikat. Yang pandai neraka apa? Manusia. Jin itu pandai neraka ya. Kemudian barang siapa mendapatkan yang demikian ini, betul? Mendapatkan yang demikian ini, maka hendaklah ia
mencontohi, betul? Bukan, hendaklah ia mengetahui bahawa itu berasal dari Allah. Kalau dapat kebenaran dari Allah, itu ya, itu hidayah namanya, hidayah dari Allah. Itu berasal dari Allah. Dan hendaklah ia memuji Allah. Lepas itu dia kena puji Allah. Alhamdulillah, puji Allah ya, kerana itu datang dari Allah. Alhamdulillah dapat aku semayang. Alhamdulillah dapat aku ngaji. Alhamdulillah dapat aku baca Quran. Alhamdulillah dapat aku serta dengan majlis selawat dan sebagainya. Itu oleh Allah ya. Arah kebaikan. Barang siapa mendapatkan selain itu ya, selain itu, mendapatkan selain itu, maka hendaklah ia berlindung, berlindung dari syaitan. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, membawa ayatnya ya, apa yang baca Ibnu Mas'ud. Syaitan itu, betul, syaitan apa tu? Menjanjikan, ya betul. Syaitan menjanjikan menakut-nakutkan kalian dengan kemiskinan dan menyuruh apa? Menyuruh kalian berbuat apa tu? Kejahatan. Artinya tidur ke fikir? Fikir, jadi kirkut. Jangan ada infak, jangan ada sumbang kepada surau, jangan sumbang kepada masjid, jangan sumbang kepada pengajian, jangan sumbang kepada bersih. Lantaklah itu hadamah. Itu syaitan nyawa dia. Itu wajah syaitan. Sentiasa menyeru kepada kejahatan. Yudhillu, nak menyesat kita saja. Menurut Syekh, hadis ini diriwayatkan Jarir ya, Jarir dari Atta ya, dari Atta. Ayah orang lupa motor slide tadi. Lalu dia lalu dia mengkasarkan kepada Ibnu Mas'ud. Tak salah-salah apa yang buatnya. Kepada Ibnu Mas'ud. Lalu dia apa? Tuan-tuan tak nampak juga ya? Memangkukkan, memauqufkan, artinya memberhentikan kepada Ibnu Mas'ud, kabur Ibnu Mas'ud ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Betul, apa tu? Radhiyallahu anhu. Antara patria radhiyallahu anhu kalau kita sudah bahas ya. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melindungi Hasan dan Husain dengan bersabda, aku melindungi kalian. Aku melindungi kalian. Okey. Berdua dengan apa? Dengan kalimah-kalimah Allah, kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala syaitan. Kalimah Allah, kalau sebut nama Allah, syaitan lari dia pun. Kemudian lagi apa? Tuduhan itu. Tuduhan jatuh dan tuduhan jahat dan
dan rata dan nyata. Tujuan jahat yang tak nampak. Apa? Mata. Tuduhan jahat dari mata lah ni. Dari mata yang sentiasa mencela. Kira tak betul je. Orang ni tak betul, orang ni tak betul, orang ni tak betul. Cuba je setan tu. Tu imam tak betul. Pengurusi surau tak betul. Ustaz tak betul. Dia kira negatif je pandangannya. Setan dia tu. Kemudian berkata apa tu? Kemudian beliau berkata, beliau bersabda, Nabi lah tu. Kemudian beliau bersabda, begitulah ayahku Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim. Ibrahim tu bapa Islam. Yang mula-mula menyeru Islam tu Ibrahim ya? Nabi Ibrahim. Itu bapa tu, bapa orang Islam tu. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Lagi apa? Melindungi mereka. Menghubungi ke melindungi? Melindungi Ismail dan Ishak. Ada pun. Baru nampak insyaAllah. Yang ni nak pakai tu lah. Ya? Mana pakai? Boleh juga. Boleh. Juga dah mana. Ada. Beginilah ayahku Ibrahim sallallahu alaihi wasallam melindungi Ismail dan Ishak. Ya. Di takhrij al-Bukhari dan Muslim. Artinya diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Lagi musannif berkata, musannif itu mengalam ya. Aku melihat bahawa ada anak Adam yang terbaring di antara Allah dan Iblis. Anak Adam dia baring antara Allah dan Iblis. Dia nak mengingati Allah, tapi Iblis tu mengacau dia. Jika Allah menghendaki untuk melindunginya, maka dia terlindungi. Kalau Allah nak lindung dia, terlindunglah dari Iblis ya. Dan jika dia menelantarkannya, artinya membiarkannya, maka dia akan pergi bersama Iblis. Kalau Allah biarkan tu, dia akan ikut cakap Iblis. Kalau Allah nak lindung dia, dia tak akan ikut cakap Iblis ya. Itu kata siapa tu? Menurut berkata musannif ni, pengarang tadi, dikisahkan dari sebahagian orang salaf. Apa tu salaf? Orang dulu-dulu yang majoritinya baik-baik belaka, nama salaf. Dipanggil kita yang sebenarnya apa? Salaful soleh. Orang dulu-dulu yang majoriti soleh-soleh belaka, sekitar 300 tahun selepas Rasulullah. Orang itu semua soleh belaka. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, itu namanya salaful soleh. Itu orang salaf ya. Orang dahulu. Sekarang ni pakai apa? Khalaful soleh. Apa khalaful soleh? Orang yang kemudian yang majoritinya jahat-jahat belaka. Iya ke tak sekarang ni? Jahat-jahat belaka ke baik-baik belaka? Jahat-jahat belaka. Mana yang ramai? Yang semayang ke yang nak koyak? Mana yang ramai? Yang pakai purdah ke yang terdedah? Mana yang ramai? Yang jahat ke yang berjihad di jalan Allah? Yang berjihad jalan Allah ke yang jahat yang ramai? Tak tahu. Yang ramai jahat ke yang ramai berjihad? Ramai jahat. Berjihad suka-suka mana ya? Dan saya pergi penjara. Saya ada pernah pergi penjara. Tahu? Kalau menyambut apa sana Ustaz di penjara. Saya pergi penjara itu bukan jadi baduan, penceramah. Bila masuk, ya Allah, menghonyot. Ramai apa? Tahu? Lelaki ada, perempuan ada. Itu di penjara ya. Jadi ramai jahat ke ramai baik? Ramai yang jahat. Mana ramai? Yang warak ke yang wakrak? Wakrak lagi ramai ya. Itu panggil khalafut soleh.
Datang ni zaman fitnah ya. Ya. Aku melihat bahawa ada anak Adam yang terbaring antara Allah dan Iblis. Jika Allah menghendaki untuk melindunginya, maka dia dilindungi, tak ada ikut Iblis. Dan jika dia menelantarkannya, biarnya, maka dia akan pergi bersama Iblis. Dikisahkan dari sebagian orang salaf tadi ya. Ini kalau saya terangkan taraf tu. Dia bertanya kepada salah seorang muridnya, apa yang dilakukan syaitan jika dia memujukmu dengan kesalahan? Apa kamu buat kalau syaitan pujuk kamu buat salah dia? Mari kita menari, mari kita isap dadah, mari kita mencuri dan sebagainya. Apa buat? Anak muridnya menjawab, aku akan melawannya. Bagaimana jika dia kembali lagi? Kalau lawan dia datang lagi, apa? Aku tetap akan melawannya, jawab si murid itu. Bagaimana jika dia kembali lagi, datang lagi? Apa buat? Apa kamu buat? Aku tetap akan melawannya, kata murid. Ya, aku lawan. Datang 10 kali datang, aku akan lawan. Tentu saja cara ini akan berlarutan. Apa akalmu? Supaya engkau melalui sekumpulan biri-biri dan anjing yang penjaganya. Kamu lalu ada biri-biri, ada anjing yang menjaga dia, menyalak-nyalak ke arahmu. Anjing itu nyalak-nyalak kamu, atau menghalangi jalanmu. Apa yang kau lakukan? Kalau kamu lakukan di kalangan biri-biri itu ada anjing itu nyalak mengejar kamu, apa kamu dapat? Anak murid itu jawab, aku akan berhenti dan menghalaunya seboleh mungkin. Kemudian aku halau dia pakai kayu dan sebagainya. Aku empuk anjing itu. Itu terlalu lama bagimu, katanya. Yang benarnya mintalah tolong kepada pengembala biri-biri itu agar dia membuka jalan bagimu. Yang baiknya kamu kabur pada tuan biri-biri itu. Tolong aku ni, anjing itu aku ni. Contoh betul ya. Jadi patutnya apa? Kalau datang Iblis, minta tolong dengan Allah. Karena Allah dengan Iblis sampai lebih berkuasa, Allah lagi berkuasa pada Iblis. Dan minta tolong dengan Allah. Betul tak? Ketahuilah bahawa perumpamaan Iblis di hadapan orang yang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa, seperti seorang yang duduk, di hadapannya ada makanan. Jangan duduk depan tu ada makanan. Tak kira lah nasi lemak ke, bihun ke, mi goreng ke, mi rebus ke, mi kari ke, depan makanan. Macam orang duduk depan makanan. Lalu ada seekor anjing yang datang. Anjing datang yang nak buat makan. Apa nak buat? Orang itu berkata, menyingkirlah. Apa tu menyingkirlah? Pergi kamu, pergi. Jangan dekat ni. Halau ni. Orang tu menyingkirlah kamu. Maka anjing itu pun pergi. Anjing itu lalu di hadapan orang lain. Yang di depannya ada makanan dan daging juga. Ada makanan dan daging, pergi tempat lain. Dia tak nak sini, dia pergi sini. Dan ada orang makan juga. Apa dibuat orang yang nombor 2 tadi? Lalu di depan orang lain yang di depannya ada makanan dan daging. Ketika orang itu menghalaunya, maka anjing itu tidak mau berganjak pergi. Anjing itu dia tahu ni? Tak nak gerak langsung. Ngangin je berubah lidah. Yang pertama, ini perumpamaan guru dengan murid dia, nak ngabur pada murid dia, ngajar murid dia. Yang pertama, perumpamaan orang yang bertakwa, yang di hadapannya itu melalui syaitan. Orang takwa itu di hadapan dia, macam mana dia mengalau syaitan. Dia cukup mengalau syaitan dengan zikir. Dan syaitan tu bila zikir lari dah dia. Itu nak tahu macam mana nak mengalau syaitan. Kalau nyanyi, syaitan di depan, dia menyanyi betul. Tambah berani lah syaitan tu. Dalam hatiku hanya ada kamu.
Apa-apa dia setan. Tapi kalau zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa pula setan? Lari dia, sebut nama Allah dia lari. Kerana zikir tu menyebabkan setan tu tak mau dekat dengan kita. Jadi selanjutnya sentiasa. Ataupun sebut Allah, 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 Allah. Susah apa ya? Nak zikir tu senang benar. Berlagu boleh, tak berlagu boleh. Kenapa? Itu kita nak ngalah setan. Sebab nak tidur tu ada tak zikirnya? Apa zikir nak tidur? Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan nama engkau lah aku hidup dan aku mati. Itu zikir dulu supaya kita tidak bersama dengan setan. Ketika orang itu mengetahuinya, maka anjing itu tidak mahu berganjak lagi. Itu anjing kepada setan lah. Yang pertama perumpamaan orang yang bertakwa. Orang takwa tu jadi dia malah setan banyak zikir. Orang yang bertakwa yang di hadapannya melalui syaitan, dia cukup menghalau syaitan tu dengan zikir. Macam-macam zikir boleh. Yang paling afdal la ilaha illallah, la ilaha illallah itu paling afdal. Zikir tu banyak. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir. Takkan di depan syaitan tu alhamdulillah, alhamdulillah. Takkan begitu. Ada dia sudah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ataupun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun ya wadud, ya wadud, ya wadud. Ataupun ya qahar, ya qahar. Tak apa, itu nama-nama Allah, tak apa begitu ya. Jadi orang bertakwa itu akan di hadapannya. Dia cukup menghalau syaitan dengan zikir. Jadi zikir ni biar banyak ke ya sikit. Tuan-tuan, berzikir nak banyak-banyak ke sikit. Banyak-banyak. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang yang beriman, sebutlah kamu akan nama Allah dengan sebutan yang banyak-banyak. Banyak-banyak. Ini dah main kotor je. Tak main kotor. Zikir ringkas saja. Tambah yang muda-muda, tu iman yang muda-muda tu. Ringkas aja. Main potong-potong aja. Jadi kena banyak zikir. Sedangkan orang kedua, yang kedua tadi adalah orang yang tidak bertakwa. Yang takwa, syaitan tidak mau pergi darinya. Ada zikir tak pergi dia. Kamu berlindung kepada Allah dari syaitan. Kalau betulnya berlindung dengan Allah dari syaitan. Sebab a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu dah cara perlindungan yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang kena jahat. Habis ayat ini ya. Akan datang kita baca makna talbis dan huruf. Talbis apa makna? Huruf apa? Itu benar pada untuk malam ni kita kena tipu daya syaitan. Syaitan sengaja nak nipu kita aja. Berhentikanlah ngaji, baliklah ya. Dia pun balik. Alright. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang. Minta maaf lah, tak orang nampak tadi ya. Lupa yang buat slide. Saya selalu ada slide tu. Bila ada slide tu, nampak kan? Mata dah 18 tahun punya mata. Mana nampak betul-betul. Jadi ada siapa nak bangkang? Ada siapa nak bangkang? Siapa ada nak tanya? Tak ada nak tanya? Alhamdulillah. Tak ada siapa nak tanya ya? Bangga anak saya. Kenapa bangga? Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di surau An-Nur. Di mana? Taman Bukit Indah Tapa. Okey. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.